Nabi ni macam bulan purnama, bagaikan rembulan. Begitu indah sekali. Ini hadis riwayat Bukhari dan juga Tirmizi. Kata Jabir bin Samurah, ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi lailati idhiyanin wa alaihi hullatun humra faj'altu anzuru ilaihi wa ilal qamar falahu indi ahsana minal qamar. Pernah sekali aku nampak Nabi berjalan di waktu malam ketika bulan sedang mengambang. Bulan purnama. Nabi ketika itu, dia memakai wa'alaihi hullatun hamra. Memakai pakaian warna merah. Maka aku berganti-ganti memandang Nabi dengan bulan. Bila aku tengok bulan, tengok Nabi, ternyata Nabi lebih handsome daripada bulan itu. Hadis riwayat Tirmizi. Mana berseri begitu cantik. Jadi Nabi kita lebih handsome lah daripada Nabi Yusuf. Itu je nak ceritanya. Kata Said Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki rahimahullah. Dia bercerita, Allah tidak menunjukkan kehandsoman wajah Nabi secara keseluruhan di muka bumi. Hanya satu keindahan dari 10 bahagian saja yang diperlihatkan kepada makhluk. Andai yang 9 bahagian itu ditunjukkan, maka orang-orang akan menghiris hati tanpa terasa kerana indahnya wajah Nabi. Zaman Nabi Yusuf, wanita yang tergila-gila pada dia hanya menghiris jari. Tapi Nabi menghiris hati, menghiris jiwa. Tak tidur kita terkenang-kenangkan wajahnya. Maka siapa lebih handsome? Nabi kita. Kita mestilah undi Nabi kita. Nabi kita lagi handsome. Ini panjanglah huraiannya. Kita tidaklah Nabi kita tu dipertemukan dengan Nabi Yusuf. Tujuannya nak menengokkan kehandsoman Nabi Yusuf. Itu tak ada kerja namanya. Kenapa Allah mengaturkan Nabi kita dipertemukan dengan Nabi Yusuf? Yang ini iktibar untuk kita. Kalau kita imbas kembali, sebelum Isra, Nabi telah dikhianati oleh orang Mekah dan juga orang Taif. Ini sejarahnya. Taif ini adalah awan hitam sejarah perjuangan Nabi. Lepas itu tuan-tuan perempuan sini ramai sekarang pergi umrah. Salah satu pakej pergi Taif dah sekarang. Dulu payah kerajaan Saudi nak bagi kebenaran naik bukit Taif itu. Tapi sekarang dah jemaah gitu. Taif dah tak sejuk lah. Punyalah ramai manusia. Berialah bawa jaket. Panas macam dah ramai dengan orang. Dulu sejuk. Taif pergi Masjid Ibn Abbas. Kita pergi Masjid Adas. Apa semua. Tanpa kita sedari Taif yang sebegitu indah. Itu adalah sejarah hitam perjuangan Nabi. Kerana Nabi pernah dihalau daripada Taif. 3 tahun sebelum hijrah. Nabi berdakwah ke Taif. Nabi pergi dengan Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Tapi Nabi telah ditipu, kena scam dan dihalau. Hidup-hidup daripada Taif. Dan Nabi begitu terluka hati dia. Sebab Taif ini bukan kampung halaman yang, bukan kampung orang, kampung dia. Kerana Nabi punya moyang adalah orang Taif. Salah seorang moyang Nabi nama Atikah. Atikah tu isteri kepada Hashim bin Abdul Manaf. Nabi kalau salah silanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Manaf. Hashim bin Manaf moyang Nabi, isterinya nama Atikah. Atikah tu orang Taif. Apa perasaan kita selaku cicit? Ini kampung moyang aku, semua sini saudara aku, kau hina aku macam aku warga asing. Macam aku ni orang benda tu, Pak kata kajang Pak Malau, kajang Belipat. Aku bukan orang merantau. Ini kampung moyang aku. Apatah lagi ramai sahabat Nabi pun asal daripada Taif. Sebab itulah Nabi punya terluka hati dengan Taif mendalam. Kita tuan-tuan, kalau kena maki, kena halau daripada kampung yang tak ada kena mengena dengan kita, kita okey ya. Contoh, ni contoh sajalah. Tuan-tuan pergi ke Sarawak, katalah kita tak ada saudara di Sarawak. Tuan-tuan duduk di Sarikir, mana kampung Selalang, mana hak jauh-jauh itu. Dia berada kita dihalau oleh orang kampung, baliklah kau ke Semenanjung, balik ke Melaya lah kau. Kita pun, yalah kita kalau kena maki apa semua dengan orang yang bukan kampung kita, kita tak rasa sangat.
Tapi kalau kita dimaki hamun, dihalau daripada kampung yang ada kena-mengena, kita kecil hati kita. Tuan-tuan duduk Selangor, mungkin mak ayah asal daripada Kelantan. Kita balik Kelantan, orang maki kita. Demo ni, demo loan ni tak serupa mula. Dia nyanyi dikit barat pula lah. Kita walaupun tidak anak Kelantan, tapi ayah kita orang Kelantan, mak kita orang Kelantan, kita kecil hati. Sebab itu, Aisyah pernah tanya Nabi, Ya Rasul, hal ata alaika yaumun kana ashadda alaika mi yaumun uhudin. Ya Rasul, pernah tak berlaku satu hari yang lebih berat dan teruk dibandingkan perang Uhud? Perang Uhud ni dah teruk dah tuan-tuan. Perang Uhud ni satu-satunya perang Nabi cedera parah dalam peperangan. Yang mana perang Uhud ini 70 orang sahabat terbunuh. Pak saudara Nabi sendiri dihina jenazahnya. Dan dalam peperangan itu, yang kita kalau ke Madinah dibawalah ke Jabal, tempat bukit pemanah, ditunjukkan ada makamnya di sini. Kita boleh bayangkan suasana ketika itu. Dalam kelam kabut, apabila musuh berjaya memecahkan barisan pertahanan Islam, ketika itu kawalan rapat Nabi berkecamuk. Nabi punya kawalan rapat, UTK, 69 komando, semua dah berpecah. Sebab pos yang sepatutnya dikawal oleh infanteri apa semua dah dipecahkan. Jadi mereka terpaksa ada tinggal position dan sebagainya. Maka bila musuh tengok Nabi dah tak ada kawalan rapat, ketika itu Utbah bin Abi Waqqas, dia telah bawa satu batu, macam batu bata, dia baling dekat muka Nabi. Nasib baik Nabi pakai topi besi. Kalau tak pakai helmet, tak ada dah sejarah Islam lepas pada tu. Bila kena topi besi pecah. Salah satu serpihan tu tembus pada pipi, patah pula gigi Nabi. Weh, sakit tuan-tuan. Kita cabut gigi tak bius. Benda rasa sakit. Sehingga dalam riwayat menyebut wa kusirat raba'iyatuhu yauma idzin wa juriha wajhahu wa kusirat baydatu ala ra'sih. Pecah helmet Nabi. Berlumuran darah ketika itu. Kepala Nabi penuh dengan darah. Masa itu pasukan perubatan pula kelang kabut, gigi Nabi pun dah tercabut. Sehingga kan terpaksalah anak Nabi Fatimah radhiyallahu anha akhazat qit'atan min hasirin faharaqatha wa asqatha fastamsakat dam. Dia terpaksa buatlah survival skill, ambil tikar, bakar, getahnya itu ditampal pada luka Nabi untuk menghentikan pendarahan. Ini direkodkan dalam hadis Bukhari. Ini perang yang meninggalkan kesan yang mendalam. Jadi bila Aisyah tanya, Ya Rasul, perang Uhud ni dah teruk dah. Ada tak lebih teruk pada perang Uhud? Ada, kata Nabi. Ada ya. Perang apa? Kata Nabi, laqad laqitu min qaumiki ma laqitu wa kana ashadda ma laqitu minhum yaumal aqabah. Penderitaan paling aku kenang sampai bila-bila yang masih berkesan di hati aku, terkesan adalah di Taif. Aisyah tanya, berapa kematian? Tak ada kematian. Habis tu kenapa sedih sangat? Kecil hati, Nabi kata. Yalah, kenapa kecil hati? Kata Nabi, saya dihina, dicaci, dibaling batu sehingga berdarah. Saya sedih sebab ditipu. Ditipu. Peringkat awal, sebab Nabi kan dia daripada Mekah, pergi ke Taif. Kerana Mekah, pak saudara dah meninggal. Bila Abu Talib meninggal, pindahan kuasa kepada Abu Jahal and the gang, mereka tukar polisi negara. Dakwah tak boleh secara terbuka lagi dah. Semua kena gam, permit tak ada, tauliah tak ada, semua dah tak boleh ceramah lagi. Jadi Nabi kata, zaman pak saudara dia Abu Talib, masih ada kelonggaran. Semayang boleh buat di rumah Sayyidina Abu Bakar apa semua. Zaman Abu Jahal nak dia tukar polisi semua. Jadi Nabi kata, aku tak boleh duduk diam, mesti tukar strategi dakwah. Bincang dengan orang Taif. Orang Taif peringkat awal semua okey. Okey, beres, tak apa, datang-datang kita sambut. Kita buat makan. Janji semua manis. Sampai di atas, dia hina Nabi, panggil budak-budak, baling Nabi macam-macam. Wa ana mahmumun ala wajhi. Aku lari, aku turun daripada Taif dalam keadaan yang sangat sedih. Kata Nabi.